Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dalam podcast Datuk Zaid Ibrahim. Hari ini seperti biasa saya Syahabuddin dengan Datuk Zaid akan membincangkan atau membicarakan satu isu yang sedang panas dalam negara, yang mana kalau saya rasa semua orang sedang memperkatakan perkara ini, dan kalau ada rakyat Malaysia tidak mengambil tahu hari ini, mereka sedang kerugian besar. Ya. Itu isunya tidak lain ialah isu Datuk Nasir Najib, bekas Perdana Menteri, yang tiba-tiba memohon maaf atas kesilapan dia berkenaan dengan skandal 1UDB. Dalam waktu yang sama, Datuk Najib kata dia tak mempertahankan, dia tidak bersalah, cuma tinggal lagi dia mengaku kesilapan dia bahawa dia tidak mengambil tindakan yang berbeza seperti mana yang sepatutnya. Jadi sebagai mukaddimah Datuk, kepada Datuk sebagai peguam dan pernah juga mewakili Datuk Najib, apa komen Datuk tentang permohonan maaf Datuk Najib? Seperti rakyat Malaysia yang lain, saya juga terkejut lah. Okay. Apa pasal minta maaf ni? Kes belum habis lagi. Addendum pun tak tahu ke mana. Jadi tiba-tiba minta maaf keluar. Jadi maka saya pun hairan jugalah. Saya pun tak tahu apa sebabnya. Tapi apapun motif, apapun ada di yang menyebabkan dia bertindak demikian tu, saya kata apapun motifnya, apapun sebabnya, kita alu-alukanlah. Dia seorang yang mengaku dia bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab dan telah minta maaf kepada rakyat Malaysia, kan, tentang apa yang berlaku dalam 1UDB, kerugian yang besar. Jadi dia minta maaf. Jadi pada saya, orang minta maaf tu kita terimalah. Itu bukan berarti kita kata dia tak bersalah. Itu soal lain. Macam hari-hari lah orang kita aksiden kereta ke, dia minta maaf. Dia salah, tapi kita kata okey lah. Kita terimalah maaf. Kita terima. Apapun benda ni, dia masih lagi menjalani hukuman. Jadi saya hairan jugalah. Saya banyak dengar komen orang kata apa, dia maaf dia tu tak jujur lah. Nak jujur apa? Takkanlah nak harapkan dia kata saya yang mencuri. Kan? Takkanlah itu baru kita puas hati. Kan? Mahkamah dah kata dia buat salah. Cukup lah. Apa lagi? Ya, dia minta maaf tu kepada rakyat atas kerugian dia, dan dia rasa dia tidak bersalah dalam satu segi lah. Cuma dia cuai, dia gagal, dia sebagai pemimpin bertanggungjawab. Jadi saya terima lah. Pada saya no problem. Maknanya Datuk mempertahankan, maknanya Datuk merasakan tindakan Datuk Najib ialah menggambarkan sifat dia yang bertanggungjawab. Ya, pemimpin dia rasa dia perlu memberi kenyataan itu, bercakap kepada rakyat Malaysia. Dan saya rasa saya mengalu-alukan lah tindakan orang seperti itu. Tak ada apa kita nak rugi dengan tindakan beliau tu. Apa rugi kita? Apa yang kita takut sangat dengan dia minta maaf tu? Saya pun apa yang kita curiga tu? Patutnya kita mengalu-alukan orang minta maaf, kan? Saya pun tak faham lah mengapa marah sangat orang yang ada kumpulan-kumpulan yang malah bukan saja orang marah kepada Datuk Najib minta maaf, orang marah kepada Anwar Ibrahim yang menerima baik. Itu pun saya tak faham juga, sebab takkanlah Anwar nak kata no, I don't accept. Takkan dia nak kata macam tu. Dia mesti kata lah dia pula, kan? Angkuh pula orang kata. Jadi dia kata, mestilah dia kata I welcome. Saya terima baik lah. Tapi Datuk, reaksi Anwar tu, Anwar kata dia menerima baik, tetapi beberapa pemimpin saya tengok macam Latifah Koyah, saya sebut nama Latifah Koyah, Hanifah Maidin, Raya, dia menganggap seolah-olah Anwar menerima permohonan maaf Najib tu. Sebenarnya tidak. Anwar kata dia menerima baik, sampai mereka kata bukan kerja Anwar mewakili rakyat Malaysia. Itulah yang saya hairan. Apa saja marah sangat ke Anwar ni? Takut sangat benda ni. Anwar kata dia terima baik. Maknanya dia bukan berkata Anwar Najib tak bersalah. Dia bukan kata mahkamah salah.
Dia bukan kata Najib tak perlu dihukum. Dan dia bukan kata Dia kena ampunkan Najib. Bukan kata kita ampunkan. Cuma dia kata saya terima baik lah dia minta maaf tu. Ya. Saya tak nampak yang apa sebab yang orang marah kat Anwar. Sampai paksa saya bela Anwar pula. Tak apalah. Ya, proses seterusnya bagi Anwar, walaupun dia kata terima baik, proses tu biarlah mahkamah akan. Alah, saya tak tahulah. Saya tak tahu apa untuknya Anwar berbuat demikian. Cuma saya rasa itu reaksi biasa lah. Ya. Orang minta maaf, I accept lah. Ya, saya rasa semua orang pun akan macam itu kan. Ya. Kan? Jadi satu tu ya, ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa permohonan maaf Najib ni satu perkara yang mengganggu proses mahkamah sub judice kepada keputusan yang akan dibuat oleh hakim pada 30 hari bulan ni. Sebagai peguam, apa Datuk punya apa sub judice apa ni? Dia sub judice ni kalau kita ganggu perbicaraan tu, kalau kita mengatakan sesuatu yang boleh mempengaruhi hakim. Tapi kes 1MDB ni saya rasa dah selesai kan? Ya, tunggu keputusannya. Dah apa nak ganggu lagi? Dan hakim yang buat keputusan tu, bila dia nak buat keputusan dia? 30 hari bulan. Kalau dah 30, dia dah buat pun keputusan tu. Takkan dia nak buat 29 hari bulan. Jadi, takkanlah dia baca surat khabar dia pun tukar fikiran dia. Relax lah. Janganlah marah sangat. Itu ini tak betul. Dia Najib buat itu, buat mohon maaf tu, dia kapasiti dia sebagai manusia yang dihukum. Dan dia rasa bertanggungjawab untuk timing dia buat tu. Saya tak tahulah pasal apa dia buat, tapi dia tidak mempengaruhi hakim. Hakim dah, lagi pun saya rasa perbicaraan tu dah selesai. Tak ada nak pengaruhi siapa-siapa. Hakim pun dah, kalau saya rasa keputusan boleh dah buat kan? Dan hakim yang bijaksana ni tak mudah nak pengaruhi dengan press statement. Dan hakim pun bukannya tengok surat khabar ke baca. Taklah, kalau dia baca sekali pun dia tak akan dipengaruhi. Bila dia buat keputusan, dia ada pendirian dia sendirilah. Kalau tidak, hakim tak boleh buat keputusan. Maaf saya, maksudnya kalau begitu hakim tak boleh baca surat khabar lah hidup dia ni. Pagi-pagi dia minum kopi tak boleh baca surat khabar. Takut-takut dipengaruhi. Tapi hakim ni dia maknanya dia asas dia ialah keterangan daripada pihak masa perbicaraan asas dia itu atas kan? Evidence lah itu asas dia kan. Dia tidak mengaruhi benda-benda yang lain kan. Dia hakim ni dia orang yang berpengalaman. Dia tahulah apa nak ambil. Dia ikut keterangan dalam mahkamah lah. Tu pada saya tak adalah sub judice atau tak ada gagu mahkamah lah dalam soal ini. Tak ada tu lagi satu tu bila dah berlaku ni, Najib minta maaf tu dah beberapa hari lepas. Saya rasa hari Khamis. Ini dah hari Sabtu. Ada juga orang komen apa semua bercakap semua sekali kan. Dia kata kenapa reaksi daripada Presiden UMNO atau timbalan Presiden UMNO ataupun yang lain kecuali Menteri Besar Pahang saja yang ada. Kenapa komen daripada UMNO ni nampak macam tak ada sampai setakat ini? Walaupun tak ada komen, saya pun tak tahulah Din. Apa pasal tak ada komen daripada Zahid Hamidi. Tapi saya rasa Zahid pun sokong. Dia Zahid ni dia setia kat Najib. UMNO setia lagi kepada Najib ni. Dan dia pun memperjuangkan pembebasan Najib ni dalam. Jadi saya rasa dia diam ni sebab dia tak nak masuk campur sangat lah. Dia kontroversi ni. Dah kontroversi ni. Jadi saya rasa tak ada apa dia yang boleh kita baca daripada diamnya pemimpin UMNO ni. Saya rasa mereka semua menyokong, dan UMNO akan lebih kuat kalau Najib dapat sedikit sebanyak pertolongan. Sebab Najib ni banyak jasa kepada UMNO. Kita jangan lupa. Jadi kalaulah Najib ini dapat bukanlah kata dibebaskan, tapi sekurang-kurangnya kalaulah mengikut yang saya faham ada addendumnya untuk dia ditahan di rumah dan sebagainya. Kalaulah ini berlaku, maka ini akan menguntungkan UMNO. Malah bukan saja menguntungkan UMNO, menguntungkan Anwar pun. Menguntungkan Madani jugalah. Menguntungkan Madani sebab
Yalah, saya baca juga kenyataan apa raya. Itu Jelutong itu hulu balang DAP. Dia macam kata, Anwar, you better be careful, jaga-jagalah nanti rakyat marah. Kalau kamu berbaik dengan Najib, lebih kurang gitulah. Dia kata kalau kita terima permohonan maaf Najib, maknanya nanti rakyat tak maafkan, dia kata. Tak ada, rakyat Jelutong yang mungkin. Rakyat lain tak ada masalah dengan Najib ni sebenarnya. 2018 tu lain. 2018 tu satu keadaan yang berbeza, keadaan berkempen, dan macam-macam cerita dikeluarkan, dan masa itu sukar untuk kita meneliti fakta sebenar. Tetapi setelah kita mendengar kes ini, setelah kita mendengar saksi, mendengar berlaku di seluruh dunia, maka rakyat sendiri faham bahawa seperti saya lah, saya masih lagi percaya Najib ini is a victim of a scam. Scam yang paling terancang oleh yang terkuat, yang telah terbukti berlaku. Kerana pada saya tak masuk akal scam yang sebesar ini boleh dilakukan oleh seorang manusia saja. Impossible. Jadi pada saya 1MDB adalah bukan saja menunjukkan kelemahan Najib, kesalahan Najib. 1MDB menunjukkan kelemahan sistem negara kita. 1MDB is an indictment of our legal investigation, prosecution system, macam-macam sistem. It's a failure pada saya lah. Jadi kalau kita nak puas hati dengan penjara seorang manusia Najib Razak aja tak cukup lah pada saya. Sebab itu saya meminta UMNO dan Anwar buatlah reform betul-betul, supaya kita ada Anwar. Dia kata dulu pun dia 20 tahun dia mengamuk pasal sistem failure, keadilan, polis lah, judges lah, macam-macam. 20 tahun Anwar bercakap mengenai sistem failure. Dan Najib pun dah rasa sendirilah sekarang ni. 2 tahun lebih tapi dia rasa the system failure. Sebab itu dalam blog saya pagi tadi saya tulis, saya kata alangkah baiknya kalau Najib dan Anwar ni sit down lah, let's sort out this rotten system, perbetulkan supaya generasi yang akan datang kita selamat. Pengaruh politik terkawal dalam sistem kita. Itu maksud saya. Tapi orang marah kat saya ni. Saya dengar katalah orang hentam saya, kau. Baca komen ramai orang hentam tu. Tapi saya orang hentam ni sejak saya muda sampai sekarang, sampai tua. Dan orang hentam pada saya tak menjadi masalah, kerana I know what I'm saying. Saya percaya kepada diri saya, keyakinan saya, dan saya percaya kebebasan untuk bersuara mengenai isu-isu ini mesti diteruskan. Reaksi orang kata kutuk kita ke alah, lagi pasal dia marah ke saya pasal apa? Saya bukan kata Najib tak bersalah. Cuma saya kata it's not enough. You must set the system right. Kan? Sebab itu saya kecewa lah dengan UMNO sendiri. Lembab aja nak buat perubahan ni. Reformasi apa semua. Cakap reformasi, perubahan sampai dah 2 tahun belum. Tapi harap-harapnya lah Anwar sendiri mengambil iktibar daripada perkara ni. Yalah, pasal Anwar pun dia pernah kena mangsa jadi sistem ni. Dia pun dah tahu. Sekarang Najib jadi mangsa. Maknanya inilah masa untuk dia berubah keadaan. Suatu hari nanti Mahyudin pun mungkin kena juga. Jadi all the prime ministers have gone through the system. Jadi mengapa tidak they sit down and say we have to sort this out. Kita akan perlu selesai. Inilah yang lebih mulia daripada berdendam. Ini yang lebih mulia daripada kita finish UMNO leader, kita puas hati. Takkanlah sampai you finish one UMNO leader, you puas hati. You finish one Hamas leader, more Hamas leader will come up. You finish one Palestinian leader, sama juga. Sepertilah UMNO. You penjara Najib 20 tahun pun tak selesai masalah. You have to solve the justice system. Betul tak, Din? Ya.
Tapi orang marah saya ni buat macam mana ni? Tapi tu kritikan ni saya tengok yang kritikan ni dia bukan datang daripada UMNO, datang daripada kritikan dalam PS ni, nampaknya kecenderungan setakat ni lah. Dan saya menjangkakan menjelang 30 ni akan ada lagi suara-suara yang seperti Latifah Koya, seperti Raya, seperti Hanifah Maidin ni akan. Yang lain semua ni, Latifah pun kawan saya. Tapi yalah, kita pun tak ada berbezaan pendapat. Saya rasa tak apa. Mereka mengkritik tu tak apa. Itu tak payah. Cuma saya nak ingatkan beginilah. Kita kena selesai isu fundamental system, structural system dalam negara kita. Itu yang menjadi. Setakat ini belum lagi. Setakat ini hanya Najib. Sikit-sikit Najib. Najib is just one issue lah. Lepas sebab itu, saya minta lah kalau kita boleh, kita fokus on our investigation system, our police, our MACC, kebebasan mereka macam mana, profesionalisme mereka setakat mana, pengaruh politik mereka dalam penyiasatan macam mana. Ini yang perlu kita kaji. Dan kita ada regulator, bank negara lah, bank tu lah, commission itu, commission ini. Bebas ke mereka? Ataukah mereka masih lagi dipengaruhi oleh politik? Dan selagi mereka tidak bebas dan tidak, apa guna kita buat professional commission semua ini? Jadi inilah yang Najib patut faham. Dan inilah yang Anwar patut faham. Jadi, dan saya percaya kalau mereka dua-dua faham dan melakukan sesuatu yang lebih baik, dan saya percaya Zahid pun faham, dia pun kena juga. Jadi semua orang-orang politik kuat-kuat ni, dia faham kepincangan dalam sistem kita. Jadi cepat-cepatlah reform ni. Azalina ni tu salah. Nak pergi melawak saja. Buatlah sesuatu. Tu lagi satu tu saya tengok daripada komen-komen yang mempertikaikan yang petikai Najib minta maaf dan petikaikan Anwar punya menyambut baik, mengalu-alukan pendirian Najib ni. Mereka seolah-olah takut Najib ni dibebaskan pada 30 bulan ni. Itu saya tak tahu lah. Apa yang sebenarnya yang mereka takut? Saya tak tahu lah apa yang mereka takut. Saya rasa mereka takut begini dia. Mungkin bukan kebebasan tu, saya tak tahu lah. Tapi kalaulah Najib ni diberi tahanan rumah, seperti yang saya percaya wajar. Kan ini tuanku telah membuat keputusan. Dan sudah ada. Kalaulah Najib diberi tahanan rumah pun, dan Najib dapat bersuara, bercakap, jumpa rakyat, UMNO akan kuat. Bila UMNO kuat, mungkin Anwar pun akan lebih kuat. Dan Anwar mungkin tak perlu sangatlah kuncu-kuncu lain ni. Ini yang mereka takut, kan? Kuncu-kuncu lain yang tak begitu kuat ni. Jadi macam-macam lah kebimbangan, jadi kalau Anwar ada kuncu baru, ada sokongan baru, UMNO kuat, jadi kuncu-kuncu lama tu mungkin rasa terpisah, bimbang. Maybe I'm not needed. Maybe we're not required. Nak jadi menteri macam mana? Semua nak jadi menteri kan? Jadi saya percaya kebimbangan kritikan ini, dia takut. Takut kepada Najib. Gandengan sokongan UMNO, Najib dan Anwar ni kuat pada saya lah. Dan campur-campur lain lah, Sarawak, Sabah dan sebagainya lah. Tapi mereka takut. Sejauh mana Datuk yakin gandingan Anwar dengan Najib ni kalau berlaku bahawa dia betul-betul kuat dan boleh dia hanya akan kuat bukan saja kan dia berpakat dia melakukan sesuatu yang rakyat menunggu-nunggu. Rakyat menunggu-nunggu reformasi sebenar, bukan saja dalam soal undang-undang, soal ekonomi, soal banyak-banyak hal. Kerana hanya kerajaan yang kuat boleh buat reformasi ni. Kan Anwar sendiri pun kata itu, kita tak boleh cepat-cepat reformasi, nanti jatuh pula kita. Kan banyak tentangan daripada pihak-pihak yang kuat. Dia pun sedar. Jadi kalau kita ada grup yang kuat, yang boleh menjadikan dia yang kuat, boleh laksanakan, sama ada gaji minima ke, sama ada universiti punya akta universiti dimasukkan ke, apa-apa reformasi yang kukuh, yang kuat,
Ya, ada manfaat ataupun pekerja-pekerja pertanian mendapat itu dan ini yang lebih ke, atau mengekalkan subsidi minyak ke. Ini semua polisi-polisi yang memerlukan kekuatan. Ya, kekuatan politik. Jadi sebab itu saya haraplah kalau UMNO dan Anwar dan Najib dan kumpulan-kumpulan yang mahukan melihat negara kita maju dan melakukan reform dan perubahan yang kukuh, maka wajar muafakat ini. Bukan nak jadi Perdana Menteri ke apa. Saya rasa Najib pun dah jadi Perdana Menteri lama, dah cukup lah. Saya rasa baik dia main golf kan. Dia ni pemain golf yang handal. Tak tahulah 2 tahun dekat penjara. Tapi dulu dia pukul kuat. Saya pernah main golf dengan dia. Tapi saya haraplah, all these leaders yang kena hentam ni, yang kena penjara, yang kena Mahathir sendiri tahu kebincangan sistem ni. 25 tahun pun orang siasat lagi kes dia. What system is this? Patut dah tak berlaku benda tu. Cannot lah. Kalau salah lah. Professional, polis kena professional, MSCC kena. Ini yang saya mau lihat. Jadi semua pemimpin ni tahu masalah kita. Baiklah kita sekarang sit down, duduk bersama, selesai. This is what reform yang kita mahu. Jadi usah teruskan perbalahan remeh ni. Perbalahan, you are supporting him, I supporting him. Ini pada saya tak ada. Dan permohonan maaf ni kita jangan diperdebatkan sangat. Kita serah benda kecil. Najib dia rasa dia bertanggungjawab untuk dia maaf. It's a small matter lah. Hakim nak buat kata Najib bersalah, salah lah. Tak bersalah. Hakim tak salah lah. Kita tahu scam. Apa yang berlaku semua orang dunia tahu it's a scam. Dan benda tu pun ada yang dah dipulangkan kepada kita semua, duit semua kan. Yalah yang balik banyak dah pulang balik lagi pun. It's a scam. Ia terbukti. Bukan saja di sini, di luar negara. Kita tahu siapa penjamunnya. Perbicaraan di New York menjelaskan banyak perkara yang berlaku. Perbicaraan di Switzerland banyak menunjukkan perkara-perkara yang berlaku yang kita tak dapat dengar daripada perbicaraan di sini. Itu pun satu perkara yang aneh, Dan. Tapi saya tak nak ikutlah itu semua. Tapi what is happening today, kita punya negara memerlukan betul-betul pendekatan yang menyeluruh. Yang drastik lah, berubah betul-betul. Ya, menyeluruh. Dan ini saya harap Perdana Menteri buatlah. Buat benda ni dan you will be stronger. Anwar will be stronger kalau dia buat benda-benda ni. Mula dengan yang inilah, kes yang ini kan. Mula dengan ni lah, mula dengan addenda, mula dengan semualah warna MDB, mula dengan pemisahan kuasa, penyiasatan, kebebasan, peguam negara, peranan peguam negara. Janganlah cakap rumit. Bagaimana Datuk melihat permohonan maaf Najib ni? Ada yang mengatakan bahawa ini merupakan laluan untuk Najib mendapat lebih mudah untuk diberi tahanan rumah. Sebab addendum tu dah ada. Cuma adalah hal-hal remeh yang tersekat. Jadi bila dia minta maaf ni, dia kata lebih mudah untuk dilaksanakan addendum tu. Dia addendum tu tak susah nak laksanakan. Apa susah ya? Apa susah ya, Din? Kalaulah kita nak, sebagai contoh lah, Din, kalaulah kita nak Najib tu ditahan bukan di Kajang, tapi di rumah ke ataupun di tempat lain lah. Tak semestinya langgar golf ataupun di mana-mana. Dalam perkara sekarang ni pun, kalaulah kita perlu buat undang-undang baru pun bukan susah, pun sekejap aja. Buat sekejap aja. Sekarang ni pun prison, pegawai warden prison pun ada kuasa, pengarah prison pun ada kuasa bagi setengah-setengah kes lah untuk menggazetkan kawasan-kawasan tertentu sebagai prison, sebagai tempat tahanan. Itu pun dah ada kuasa tu. Pindah situ sini aja. Kan? Saya rasa tak rumit. Yang rumit ni nak buat tak nak buat aja. Kan? Tak rumit. Jadi tapi apa pun sebabnya Najib minta maaf ni, saya tak tahulah, saya tak nak speculate. Tapi kalau kita nak buat benda-benda yang kita perlu buat, boleh buat. Tak ada yang menyekatnya. Tak ada yang menyekatnya. Dan
kita kena ingat juga orang yang bercakap mengenai perubahan ini, yang reform ni, ni kumpulan ayah juga ni. Kumpulan dia lah. Kumpulan dia lah. Sama dengan saya dulu lah. Tapi diam sekarang ni. Mereka bercakap hanya bila bunyi Najib. Yang lain dia sendiri. Bila bunyi Najib semua merah telinga. Pasal apa tak cakap pasal perubahan yang kita semua berjuang dulu? Apa pasal? Jadi naik telinga merah ni sebab Najib aja. Sebab YMDB aja. Kita learn from the mistake lah. Kita perbetulkan. The mistake will never happen. Itu yang perlunya. Cara kita lantik governor bank negara ke, kuasa bank negara ke, peranan bank-bank nak jaga duit haram ni ke. Takkan nak cari duit haram daripada orang-orang macam kita je. Kalau orang besar-besar duit boleh lepas tu macam mana? This our weakness. The moral weakness of the system. Jadi betul ni susah sikit lah. Jadi terus salah marah kat Najib aja. Ya, dia orang ni kalau macam tu cakap, bila bahar Najib dia orang sensitif sikit. Semua bersuara. Sedangkan sepatutnya UMNO dengan PS ni sebenarnya sudah bekerjasama. Patutnya dia orang ada toleransi sikit lah. Ya, saya pun ini pun satu hal juga ni. Saya pun dengar katalah ni kata penyiasatan terhadap Azmin ni. Itu pun saya heran juga. Bukanlah saya kawan dia, tapi saya rasa dah lama ni kes ni kan. Dah lama. So what happened? Apa pasal 10 tahun baru nak siasat ni? This is something wrong with the system. Sistem lah. Itu yang saya maksudkan. Takkanlah Azmin jadi Menteri Besar bila? Last 2018. Dah last lah, tapi dia jadi Menteri Besar mula-mula bila? Sebelum tu 2008 apa? 2008. No, 2008 Khalid. Lepas tu lah. Iyalah lebih kurang 10 tahun lah. Takkanlah baru nak 2013. Jadi dia banyak kes macam ni. Terkejap lagi mana kes mana pula saya tak tahu lah. Dia seolah bila tak ada kuasa dan bila kuasa kita, bila tidak ada camp kita, charge ataupun siasat. Itu sistem tak that is wrong. Sistem salah. Salah lah gitu. Tak boleh lah. Itu yang maksud saya. Tapi diorang ni tak marah benda ni. Dia panas telinga pasal Najib. It's not right lah. Kita kena lihat masalah negara kita. Tapi akhir kita banyak cakap ni. Setaratnya Anwar dan mendapat pendekatan yang baru, memperkukuhkan UMNO. Kukuhkan kerajaan sekali. Kukuhkan kerajaan. Jangan bimbang sangat dengan yang cakap tu. Dan pastikan pendekatan perubahan konkret berlaku. Ya. Apa lagi ni? Kita nak sambang. Dah tak ada lagu. Ada ini ya. Ada sehari dua ni sejak semalam isu yang panas inilah tu. Oh, ini yang panas lah. So yang lain tu adalah isu-isu lain seperti mana, tapi tidaklah berapa panas sangat macam isu bajet pun dah tenggelam sekarang ni bila timbul isu ni. Bajet pun dah tenggelam. Dah tenggelam dah. Orang dah tak bercakap dah bajet pasal ni. Jadi baiklah cepatlah bebaskan Najib secepat-cepat. Jadi kita tak payah banyak isu lain. Tapi Datuk, satu lagi tu Datuk rasa kalau Najib kita andaianlah Najib lepas sebelum PRU akan datang, dia lebih baik untuk Anwar lah maknanya. Dia lebih baik untuk Anwar dan negara. Untuk negara. Ya. Sebab Anwar ni siapa dia punya geng yang kuat ni? Takkan Rafizi kot. Takkanlah kan. Zahid ada UMNO boleh lah, tapi Najib dengan UMNO lebih kuat. Ya, UMNO. Kan? Boleh lah ada orang kata saya, ada orang kata bagi teori lah. Anwar akan ambil bersatu bersamanya. Kan? Allah, bersatu pun UMNO juga. Baik ambil yang dah rasmi. Betul kan? Nak ambil yang tu. Tapi ada orang kata nak ambil bersatu tapi tak nak Azmin. Ada juga cerita-cerita. Mana boleh. Ada pula orang kata nak ambil PAS masuk. Itu pun rumit juga. Kan? Baik ambil UMNO je lah. Kan? Yang paling mudah UMNO lah saya rasa. Ambil UMNO, lepas tu buat kukuhkan
barisan yang ada ni. Ada juga dalam UMNO tu yang tak guna kan, tapi ambil yang Yelah, inilah masanya bila dia bergabung ni boleh. Jadi Anwar boleh. Jadi sekarang ni pun kita dengar cerita PKR pun macam berkelahi dalaman. Sebenarnya PKR ni tak kuat, Din. Saya dulu PKR. Tapi taklah apa kuat. Tapi kalau dia gabung dengan UMNO, dia akan jadi kuat lah. Lebih kuat lah Anwar. Dia akan jadi kuat lah. Pas itu saya rasa lebih baik. Dia kalau nak compare dia hanya 31 kursi saja. Yang kuat sebenarnya dalam PS ni DAP. DAP pun kuat tu pasal dia tumpang Anwar. Tumpang Anwar lah. Kalau dia seorang-seorang tak dapat, tak kuat dia tumpang UMNO. DAP ni pandai menumpang kan. Tapi dalam parlimen dia yang paling garang. Bla bla bla. Tapi dia pandai menumpang, dia pandai main isu. Dia pandai milih isu. Dia pilih isu. Tapi sekarang ni pun banyak cerita lah. Kita cakap lain kali lah pasal DAP. Yang penting sekarang ni kita kukuhkan kerajaan. Okey, Den. Terakhir ni tu. Okey. Terakhir ni tu ya. Terakhir ni. Kita tu lah sebut tadi sebenarnya, tapi saya nak ulang sekali lah. Saya ulang. Sebenarnya tu di luar bila bila selepas Najib minta maaf ni, dia ramai yang mengharapkan, dia kata cukuplah Najib ni, dia jasa dia anak Tun Razak, cukuplah, maknanya dia mengharapkan dia diberi keadilan yang sewajarnya lah. Adakah Datuk juga mengharap yang sama? Yalah. Saya mengharap yang sama tu sebab saya rasa dia dah kena hukum. Bukanlah dia dapat free. Kesalahan dia tu memang ada. Bukan saya kata dia tak bersalah. Dia melalui hukuman. Dia melalui hukuman. Dan saya tak percaya dia scam ni. Seperti saya cakap daripada dulu lah. Saya tak percaya dia ni mastermind. Saya rasa dia kena tipu. Dia mangsa lah. Saya rasa lah. Tapi ada orang tak setuju lah. Banyak orang kata dia mastermind. Najib mana boleh mastermind, kata the character dia is not like that. Tapi itu personal experience kita. Orang tak percaya kan. Tapi saya rasa dia bersalah dan dia telah dihukum, dia dimalukan, dia hilang jawatan, dia dah kena. What else you want? Dia kena malu semua kali. Dia dah kena malu. He has been given the pound of flesh. Cukup lah kan. Yang pentingnya kita tengok kepada sistem tu. Seperti saya kata, 1MDB is not just an indictment of one person. It's an indictment of the system of the country. Ini masa untuk membetulkan sistem. Ini peluang terbaik untuk Anwar membetulkan sistem. Yes. Okay. Okay, Den. Thank you lah. Terima kasih lah dapat bersembang. Okay, terima kasih. Selamat bertemu kembali di lain kesiaran. Minggu depan lah. Okay, insyaAllah.